Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Syahadatun Najihah binti Azizul yang merupakan pelajar dari unit PPISMP Bahasa Melayu 3 ambilan Jun 2021 dari Institut Pendidikan Guru Perempuan Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi, pada hari ini saya akan mengongsikan serba sedikit berkenaan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ataupun PLE iaitu Personal Learning Environment yang berkaitan dengan kerja khusus saya iaitu GAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital. Baiklah, pengenalan. Jadi, tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi iaitu PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Seterusnya, pelbagai sumber digital seperti bahan internet, audio, video, visual dan infografik telah saya kumpulkan daripada pelbagai sumber seperti internet, Google Scholar, YouTube dan lain-lain untuk menyediakan kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu jejak digital ini. Jadi, laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ini saya harapkan agar dapat memberikan manfaat kemahiran teknologi kepada pengguna lain secara amnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pelan pembelajaran saya, iaitu pelan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk melakukan kurasi laman sesawang ini. Jadi, tema yang telah saya pilih berdasarkan isu kewarganegaraan digital ialah love scam, iaitu penipuan cinta di atas talian. Jadi, apakah objektif atau hasil pembelajaran dari isu yang telah saya pilih ini? Jadi, saya mengharapkan yang pertama ialah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang jenayah love scam. Yang kedua, menyuntik kesedaran masyarakat tentang love scam. Dan yang terakhir sekali ialah membantu masyarakat mengenal pasti langkah penyelesaian jika terlibat dengan love scam. Jadi, big idea iaitu idea utama berkenaan dengan isu saya ini ialah saya telah memilih idea etika sebagai warga negara digital dalam dunia cyber. Yang seterusnya, essential question iaitu EQ. Yang pertama, adakah info yang diberikan cukup untuk warganet menyedari tentang jenayah love scam? Yang kedua, bagaimanakah warganet mengenali sama ada mereka adalah mangsa scammer love scam ataupun tidak? Dan yang terakhir sekali, adakah warganet sedar akan bahaya jenayah kes love scam ini? Baiklah, pada slide ini saya telah meletakkan link pelan pembelajaran saya. Jadi anda boleh sahaja menekan dan akan membawa anda terus ke pelan pembelajaran saya. Baiklah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang reka bentuk dan pelaksanaan PLE berdasarkan model pembelajaran murid. Jadi, model pembelajaran murid terdapat tiga, iaitu yang pertama, belajar cara belajar, yang kedua, perhubungan dan terakhir sekali ialah aspirasi. Jadi, dalam proses reka bentuk dan pelaksanaan PLE ini, saya telah melakukannya berdasarkan model pembelajaran murid demi mencapai rangka 3E, 3R dan kompetisi 6C. Jadi 3E itu ialah enhancement, engagement, enhancement dan extension. Manakala 3R pula ialah relationship, recall dan relevant. Dan 6C itu pula ialah sahsia, pemikiran kreatif, kewarganegaraan, komunikasi dan kolaboratif. Jadi, bagi model pembelajaran murid yang pertama iaitu belajar cara belajar, saya telah melaksanakan aktiviti dengan berkolaboratif dengan pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas terhadap kefahaman kehendak tugasan. Jadi, pada aktiviti ini saya telah mencapai dua sahaja rangka 3E iaitu engagement dan enhancement. Manakala bagi rangka 3R saya telah mencapai relationship dan bagi kompetisi 6C saya telah mencapai C1 hingga C6. Jadi bagi aktiviti ini saya telah menggunakan sumber digital seperti YouTube, video visual atau grafik dan e-journal semasa berkolaboratif seperti Google Meet dan lain-lain lagi. Dan seterusnya,
perhubungan. Bagi model pembelajaran murid perhubungan, saya telah melaksanakan aktiviti iaitu jalinan dan jaringan dengan rakan pembelajaran lokal untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru dalam tugasan. Jadi, pada aktiviti ini saya telah mencapai ketiga E, E1 iaitu engagement dan E3 iaitu extension, di mana saya berlanjutan berkolaboratif bersama rakan pembelajaran lokal dan rakan-rakan saya. Jadi pada 3R pula saya telah mencapai relationship, dan pada kompetisi 6C saya juga telah mencapai C1 sehingga C6. Jadi saya telah menggunakan medium seperti Google Meet, email dan media sosial untuk menjalinkan hubungan dan jaringan bersama rakan pembelajaran lokal saya. Jadi yang terakhir sekali ialah aspirasi. Jadi saya telah melaksanakan jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran ke diri. Jadi pada aktiviti ini saya telah mencapai rangka 3E yang kedua iaitu enhancement, iaitu peningkatan, di mana saya dapat merasakan bahawa ketika melaksanakan aktiviti tersebut saya mendapat banyak peningkatan dan ilmu pengetahuan semasa melaksanakan PLE ini. Dan seterusnya pada rangka 3R pula saya telah mencapai record dan relevance, dan saya juga turut mencapai 6C iaitu C pertama hingga C yang ke-6. Jadi saya telah menggunakan sumber digital seperti aplikasi Google dan sumber digital yang lain. Jadi bagi PLE saya ini, saya telah melaksanakan aktiviti yang pertama iaitu mengenal pasti isu dan membuat pembacaan serta membina pelan pembelajaran. Saya juga telah melaksanakan kajian dan soal selidi melalui Google dan macam-macam lagi seperti akhbar berita secara online dan lain-lain. Dan seterusnya aktiviti kedua, saya telah mereka bentuk dan menyediakan kurasi laman seseorang PLE, di mana saya telah melakukan banyak soal kaji selidik dan saya telah belajar untuk cara menggunakan Google Site. Dan yang ketiga ialah interaksi dengan rakan pembelajaran lokal atau global. Jadi di sini saya telah melaksanakan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran lokal saya, di mana kami telah mengadakan video tentang bicara santai berkenaan dengan isu kewarganegaraan digital saya iaitu Love Scam. Jadi di sini saya dapat berkolaboratif dengan rakan pembelajaran lokal saya. Dan seterusnya saya melaksanakan pembentangan, di mana saya menyediakan satu rumusan sepenuhnya berkenaan apa yang telah saya lakukan sepanjang kehendak tugasan kerja khusus ini. Dan akhir sekali, saya telah berkongsikan nama seseorang saya dan PLE saya melalui media sosial seperti Instagram, dan saya juga telah menyebarkan link-link saya di Instagram, Facebook dan status WhatsApp. Baiklah, seterusnya jadi ini adalah laman seseorang peribadi PLE saya berkaitan dengan isu kewarganegaraan digital. Jadi isu yang telah saya pilih adalah berkenaan love scam atau penipuan cinta atas talian. Jadi di dalam slide saya ini terdapat 6 halaman utama berkaitan dengan love scam, jalinan dan jaringan, pembentangan, perkongsian dan maklum balas serta profil. Jadi pada laman utama ini saya telah tampilkan beberapa poster seperti berikut, dan seterusnya mari kita ketahui dengan lebih lanjut. Jadi pada halaman love scam ini saya telah meletakkan beberapa butang untuk ke halaman kecil yang berkaitan dengan apa itu love scam, contoh kes love scam, taktik love scam, punca terjadinya love scam, kesan love scam dan juga langkah mengatasi. Jadi di sini anda boleh sahaja menekan mana-mana sahaja berhutang dan akan bawa anda terus ke halaman yang tersebut. Contohnya apa itu love scam. Jadi sini saya ingin sedikit berkenaan dengan apa itu love scam. Saya beberapa video yang telah saya dapat di sumber YouTube. Jadi di sini anda boleh tekan sahaja link yang telah saya letak di sini dan akan bawa anda terus kepada video yang telah saya letakkan. Jadi seterusnya, contoh
cashless scam. Jadi di sini saya telah meletakkan beberapa keratan akhbar online yang berkaitan dengan contoh cashless scam. Jadi di sini juga anda boleh membaca dengan lebih lanjut dengan menekan link yang telah saya letakkan dan akan membawa anda terus kepada halaman utama berita tersebut. Dan begitu juga pada halaman seterusnya. Halaman seterusnya berkaitan dengan modus operandi love scam. Di sini saya meletakkan beberapa gambar dan poster yang berkaitan dengan modus operandi scammer berkenaan dengan love scam, iaitu taktik modus operandi love scam. Jadi di sini anda boleh baca dengan lebih lanjut dengan melayari artikel itu dengan menekan sahaja link yang telah saya sediakan. Dan anda juga boleh menekan butang kembali untuk kembali ke halaman yang sebelumnya ataupun menekan kepada butang laman utama untuk pergi ke laman yang utama. Dan seterusnya, punca berlakunya love scam. Jadi di sini juga saya telah meletakkan beberapa bukti ataupun keratan akhbar berkenaan dengan punca berlakunya love scam. Okey, baiklah. Jadi di sini saya telah meletakkan beberapa lagi halaman di bawah punca berlakunya love scam dan anda boleh sahaja menekan butang-butang yang telah saya sediakan untuk pergi ke halaman berikut, contohnya seperti awal. Baiklah, di sini saya meletakkan gambar-gambar yang berkaitan dan juga beberapa penerangan berkaitan dengan punca berlakunya love scam. Dan anda juga boleh menekan butang kembali untuk pergi ke halaman yang sebelumnya. Jadi di dalam punca bukti ini saya telah meletakkan beberapa gambar yang berkaitan serta beberapa penerangan berkaitan dengan punca-punca. Jadi daripada kita membuang masa, kita boleh pergi ke halaman yang seterusnya berkaitan dengan jalinan dan jaringan. Baiklah, di sini saya telah laporkan berkenaan dengan tinjauan awal berkaitan dengan isu love scam, di mana saya telah membuat satu survey berkenaan isu love scam di laman media sosial saya, iaitu Instagram. Jadi di bawah ini merupakan beberapa respon yang diberikan oleh pengikut-pengikut saya di Instagram. Jadi anda juga boleh menekan link yang telah saya sediakan untuk pergi terus ke media sosial saya, iaitu Instagram, untuk melihat survey yang telah saya lakukan. Jadi di bawah ini adalah apa yang telah saya tangkap layar berkaitan dengan respon-respon rakan-rakan saya di media sosial. Seterusnya berkenaan dengan jalinan rakan pembelajaran, di mana saya telah mencapai ketika yang terakhir, iaitu extension, di mana saya telah berkolaboratif bersama dengan rakan pembelajaran lokal saya, di mana saya telah membuat satu video berkenaan bicara santai jenayah love scam bersama rakan pembelajaran saya, iaitu Puan Nurhadijah binti Ismail, iaitu guru kaunselor SMK Padang Sarjana Jerantuk Pahang. Jadi kami telah menggunakan medium Google Meet, CapCut dan YouTube. Dan untuk melihat video telah dirakam, anda boleh melayari sahaja link YouTube yang telah saya sediakan untuk melihat video secara penuh. Jadi seterusnya kita akan pergi melihat pada perkongsian dan maklumat. Baiklah, di halaman perkongsian dan maklumat ini saya telah mengongsikan tentang perkongsian dan maklumat serta cadangan yang telah saya terima daripada warganet tentang site yang telah saya sediakan ini. Jadi di sini saya telah menyediakan iaitu Padlet, di mana rakan-rakan boleh mengongsikan maklumat serta berkaitan dengan penambahbaikan tentang site saya. Jadi ini adalah antara respon-respon berkenaan dengan penambahbaikan tentang site saya. Baiklah, dan akhir sekali kita akan pergi ke halaman yang terakhir, iaitu profil. Jadi profil ini berkenaan dengan diri saya merupakan pelajar profil persediaan ijazah sarjana muda perguruan ambilan Jun 2021, dan saya belajar di Institut Pendidikan Guru Perempuan Melayu Melaka yang mengambil kursus Bahasa Melayu. Jadi apa yang telah saya lalui daripada melakukan kurasi laman seseorang ini, saya telah mencapai rangka 3E, 3R dan juga kompetensi 6C, di mana saya telah mencapai pemikiran kritis, kreativiti, sastra, komunikasi, kewarganegaraan serta kolaboratif, di mana saya telah melakukan jalinan dan jaringan dan juga
perkongsian di media sosial untuk mempromosikan laman seseorang saya bersama dengan rakan-rakan lain di media sosial. Dan saya juga telah melayari internet untuk gambar-gambar, bukti-bukti serta jurnal tentang berkaitan dengan isu yang telah saya tulis ini. Ini saya harapkan supaya rakan-rakan semua dan pengunjung website saya ini dapat sedikit informasi berkenaan dengan isu scam, dan saya berharap agar kita semua tidak akan menjadi mangsa scammer berkenaan scam ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada halaman seterusnya saya telah menampilkan pautan laman pengurusan pembelajaran peribadi saya. Jadi di sini saya telah lampirkan link dan QR code saya. Anda boleh sahaja menekan link tersebut ataupun scan QR code tersebut untuk pergi ke laman sesawang saya. Jadi itu sahaja daripada saya. Diharapkan agar apa yang telah saya lakukan ini, iaitu laman sesawang saya dan PLE saya ini, dapat membantu warga net di luar sana untuk sedar akan isu kewarganegaraan digital, iaitu love scam, dan agar kerja-kerja saya ini mencapai objektif yang diharapkan. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.